duk sambung ke mic Facebook ni. Kalau tak jelas kita nak tukar mic pergi ke ya dia je lah. Tak bunyi kipas. Ni kipas ada tepi. Kipas ada tepi. Dia dah bagus tu. InsyaAllah. Ya dah. Dia ada Salim. Salim. Ada. Bukan Pak Salim. Alhamdulillah sehat. Okey, kita sibuk apa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وصلى الله وسلم على عبده المجتبى المصطفى الهادي الآمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإيمان ويقين من أهل الهدى والتمكين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحابتهم والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية الاسم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث عن التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة عن الخير والدعاء عن الهدى ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد. Ini alhamdulillah untuk muzakarah pengajian kita pagi ni insyaallah. Jadi sebelum pada kita terus masuk perbincangan muzakarah kita pagi ni insyaallah lah kita baca Fatihah boleh 2 kali 3 kali lah, hadiah pada Rasulullah. Dan pengarah kita syarah dan pengarah kita mati Rasulullah, dan pengarah kita syarah dia Ahmad bin Abdul Latif Khatib Minangkabau, dan pengarah asah dia mati iaitunya Imamul Haramain. Dalam hasyiah syarah waraqah. Kita pakai syarah waraqah di sini dalam hasyiah Nafahat ni. Hasyiah Nafahat karangnya bagi Abdul Latif Khatib Minangkabau, orang Jawi. Di dalam syarah bagi Abdul Malik bin Yusuf Im Al-Juwaini Al-Iraqi. Nanti dulu. Ini syarah Jalaluddin. Syarah dia tu Jalaluddin As-Sayuti. Jalaluddin Muhammad Mahalli. Mahalli. Syarah Muhammad Mahalli. Mate Imam Juwaini. Cuma Nafahat tu orang Indonesia. Hak kita pergi ni Nafahat ni orang Minangkabau, hebat. Orang Minangkabau. Kalau hasyiah hak kita pergi ni lah Nafahat ni. Syekh Ahmad Abdul Latif Khatib Minangkabau.
orang Indonesia rupa-rupanya hak buat nafahak. Dalam ni dah tak ada nak tengok. Duk main dengan kerja. Tak ada nak tengok hasiah ke apa semua lagi. Dah ada itu. Al-Fatihah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. غير المغضوب. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Mudah-mudahannya keberkatan hadiah kita ni jadi wasilah keberkatan ilmu yang kita baca buku dia ni, dapat doa daripada dia dan pengarang matih asal Imam Al-Juwaini. Apatah lagi ilmu kita ngaji ni melalui sana dua guru lah. Kita ngaji tak warakak cuma tak biasa duduk muzakarah. Malah geti ngaji kat duk banyak kuliah umum orang kampung. Lepas tu pondok-pondok kecil-kecil ni jaga nak baca ilmu-ilmu sufi, ilmu-ilmu alam, mustalah hadis, nahwu, kitab-kitab payah-payah tu. Jadi perturut sanak hari kita ngaji ni, kita ngaji dengan babenang guli anak murid pada ikhlas. Babak ikhlas hak tabligh hak mari Masjid Ibrahimi. Pada ikhlas. Dan kedua ngaji dengan Syekh Husni Genting. Habislah. Habis pun dia tak muzakarah lama lah, gitulah. Kena tengok betul semula, beratlah sikit. Apa-apa dengan sibuk-sibuk ni. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du fahadihi waraqatun qalilatun mustamilatun ala ma'rifati fusulin min usulil fiqh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat pengasihan ni. Amma ba'du, kita baca ni kita tak tupu pada nahwu sangat deh. Moga ustaz-ustaz belakang ni pakar-pakar muzakarah kalau silap tolong-tolong tegur bicara. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, yakni lepas pada bismillah, fahadihi waraqatun, maka ini ialah beberapa lambaran kertas. Waraqat jamak daripada waraqatun, beberapa lembar. Beberapa kertas yang ditulis oleh Imam Al-Juwaini Al-Iraqi, mazhab Syafi'i. Imam Iraqi dia sebut fahadihi waraqatun, maka ini beberapa waraqat, ini beberapa lembar kertas. Hazihi itu boleh rujuk pada al-mahsus ataupun rujuk pada benda maknawi, untuk terserah kat situ tu, seisyarat. Kalau rujuk pada benda maknawi, tuju kepada al-fazul mustahdarah, al-ma'ani fi dhihnil mu'allif, ilmu karuyan terkarung di dalam dada pengarang Imam Juwaini. Kalau hazihi rujuk pada al-mahsus, tuju pada kertas, tulisan kertas kita dah pegang ni. Maknanya kalau sebab pada rujuk ke hazihi itu, kalau ikut hak kita ngaji di tan itu, gitulah. Dia
dia iktibar cari kitab dulu baru buat ketebah, ataupun buat ketebah dulu sebelum mengarang kitab. Bermakna kata bermula dengan ketebah. Kalau bermula dengan ketebah, hazihi itu kena rujuk pada benda maknawi, bukan benda mahsus. Tuju kepada ilmu hak di dada, tak ada tulis lagi, baru start bismillah. Maka dia pun sebut hazihi, ini mana benda tak ada lagi, ini benda maklum tak, benda depan lah. Sebab situlah tu guru hak kita ambil daripada sanad guru, kalau tak ikut dengan cara penjelasan guru, jadi balik jugalah. Nak rujuk kepada hazihi kepada benda maknawi, benda hissi, benda tak ada lagi. Kalau nak rujuk pada benda maknawi, tu barulah kita kata baru tepat lah. Hazihi tu benda maknawi tu benda yang terkarung. Macam kita nak buat buku, kita tahu dah dalam kepala kita nak buat gapo, benda gapo, nak bicara bahas gapo semua, itu benda maknawi. Kalau hazihi rujuk pada benda mahsus, dituju pada benda hak sudah ditulis, hak tu syarah guru katanya ulama ni dia buat kitab dulu. Ihtimal belakang ni kemungkinan dia buat kitab habis satu tajuk habis apa buah kitab, lalu dia mendatangkan hazihi dengan bermula dengan ketebah daripada awal. Lepas tu dulu dia tak baca bismillah, baca tapi tidak tertulis. Tengok guru syarah kita. Waraqatun beberapa lembaran. Jamak daripada waraqatin. Jamak daripada waraqatin, jamak makna dia waraqah. Dengan makna ma tuktabu fihi nukush. Suatu tulisan yang ditulis, yang dilukis. Tu asal makna kertas. Makna tempat tulisan lah. Tempat yang kita tulis kertas. Kalau kita kata lah ni kertas tempat lukisan tu, kemungkinan di kulit-kulit kambing, kulit kayu. Kalau pada masa dulu di batu, tapi di sini maksud daripada waraqah ni lembaran kertas. Lembaran kertas. Itu makna asal dia, tapi di sini waraqah ni dituju kepada satu nama ilmu. Sebut kata waraqah, nama sebuah kitab perbahasan satu ilmu, iaitu ilmu usul fiqh. Dia panggil jadi, sudah jadi alam bil ghalabah. Alam bil ghalabah. Bukan maksud katanya ini kertas ni ayat kertas kosong tu, tak. Kalau asal makna hadhi waraqah tu kertas kosong, kertas yang untuk cadang, untuk mengarang kitab, untuk tulis, untuk lukis. Itu asal dia. Hadhihi waraqatun. Lalu katanya Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Jalaluddin dia ada dua, okay? Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Sayuti. Itu pada kita ngaji tafsir Jalalain tu, dia dua orang pengarang. Jalaluddin kebesaran dalam agama, dua orang yang mengarangkan, menghabiskan tafsir Jalalain tu. Satu Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua Jalaluddin As-Sayuti. Sini Jalaluddin Al-Mahalli, ulama Mesir, mazhab Syafi'i. Kata dianya qalilatin waraqatun, qalilatun sifat dan waraqah. Qalilatun iaitu beberapa lembaran kertas yang sedikit. Qalilatun yang sedikit. Sedikit lah, tak banyak. Kalau kita tengok dengan hissi hari ni pun memang sedikit seperti tak besar lah, beberapa nipis. Kalau kita pegang dengan Hasyiah Dumyak ni, bagi Syekh Ahmad bin Muhammad Dumyak, kalau tengok pada Hasyiah ni lagi sikit. Pada nafahat tu luas sikit. Kalau sekiranya kita kumpul, ambil kitab yang semata-mata waraqah sengoti yang berserta dengan mata ada hasyiah Imam Jalaluddin Mahalli dengan berserta dengan mata waraqah bagi Imam Juwaini kan, sikit sengoti juga tepi tu ya, tepi tu hak kita ngajinya.
bagi kita kelas-kelas orang muftadi mula-mula ngaji usul fiqh biasa kat guru pondok macam ni. Lepas tu pergi pada Idahul Qawaidul Janiyah, Lataiful Isyarah, baru naik kepada Ashbah wan Nazair, Lubul Usul. Kita duk pondok lah ngaji sikit-sikit sekarang, tapi tak muzakarah kat gitulah. Lubul Usul, lepas tu pula Madkhalul Usul ila ilmil usul. Tu hak kau tinggi Jam'ul Jawami'. Tu hak besar-besar kelas-kelas apa-apa duk ngaji. Ni kira sebagai muftadi lah. Dia ada lagi kalau kita nak ngaji asah, hak comel juga, hak lebih mudah dari segi ibarat dia. Apa dia dah ada lagi. Hak tu hak kita baca di buku awal tu lagi singkat, lagi ringkas tu. Tu kelas-kelas permulaan sekali dengan Waraqah. Mustamilatun, tashtamilu, bukannya isim fa'il dah. Tak ada titik lah kita ni. Tashtamilu waraqatun sifat yang melekapilah ia waraqah ala ma'rifati fusulin min usulil fikhi, di atas mengetahuikan akan fusul. Mengetahui yakni di atas sebab mengetahui. Hak dalam Hasyiah Nafah ada takdir mudah. Ala ma'rifati yakni ay ala sababi ma'rifati, di atas sebabnya ialah mengetahui. Mengetahuikan akan fusul. Fusul dengan mana anwa'ul masail, akan beberapa masalah-masalah min usulil fikhi, daripada usul fiqh. Daripada usul fiqh, yakni beberapa masalah-masalah ijtihad para mujtahid yang diambilkan akan masalah hukum daripada dalil yang tidak qat'iyah, dalil yang tidak yakiniyah, dia panggil dalil zanniyah. Tapi diambil pahal tadi tu dengan cara ijtihad para imam mujtahid. Imam mujtahid dia ijtihad dengan ilmu, dengan ingat hadis, dengan wajah qiraat dalam Quran dan nasih mansukh apa semua campur ilmu-ilmu yang dia miliki sehingga pada sampai tahap kelayak maka dia tadi mengijtihadkan masalah-masalah fusul-fusul daripada dalil-dalil yang zanni. Kita ni bukan ijtihad walaupun kita ngaji, kita ni hanya tahukan akan masalah-masalah yang diijtihad oleh para ulama-ulama dulu. Kalau zaman-zaman moden, zaman-zaman kemudian pada imam-imam macam zaman Imam Syafi'i, Imam Haramain, Imam Jama' dulu, masalah-masalah baru ni diijtihad oleh ulama kemudian. Masalah-masalah baru berkenaan dengan contoh macam jual beli ada online, sah ke tak sah, akad jual beli ke apa semua, tu. Dan pulaknya macam nikah dengan melalui video call live, tu. Lepas tu pula tolak dengan cara apa dia, telefon, mesej atas sorong. Tu dia ada perbincangan ulama-ulama baru, yang mana masalah ni tak berlaku pada zaman Imamul Haramain, Imam Al-Juwaini apa semua. Itu kerja bagi kelas orang-orang mujtahid lah, ulama-ulama besar tahap dunia demo lah, yang kerja kita ni sekadar taklid lah. Tapi hak ni kembali pada asal masalah lah. Asal masalah contoh kita kata agak macam berbahasa berkenaan dengan hukum yang diijtihad oleh masing-masing mujtahid, seperti hukum berkenaan dengan niat. Niat di dalam setiap ibadat mazhab kita Syafi'i
mazhab kita Syafi'i pun bukan semua masalah yang mesti kena niat, dia ada istisna dan ikhraq dia pada setengah-setengah masalah, setengah-setengah ibadat. Kalau ibadat macam semaya sunat, semaya fardu, itu boleh katakan wajib kena niat. Niat pula nya di dalam awal takbir, bukan niat sebelum pada nak takbir, bukan niat turun tangga. Bukan setiap ibadat. Itu diijtihad oleh ulama kita mazhab Syafi'i wajib sebagai rukun niat setiap kali ibadat. Kalau mazhab lain lagu lain pula, tak mesti kena ada niat. Apa dia nya di dalam takbir, ada pendapat-pendapat ulama lain. Tu benda-benda tu dalil dia tu bukan dalil yang qat'i, yang yakini dak. Dalil dia tu hanya dalil yang zanni, dikaji oleh ulama sebab dalil ayat tu tak didatangkan jelas macam ayat berkenaan dengan niat nak semaya. Kalau dalam hadis, ulama guna hadis innamal a'malu binniyat. Setiap amal kena niat. Amal itu umum. Orang-orang ahli tasawuf dia bahas pula amal itu dia kepada bab niat untuk nak menghasilkan makrifat. Konon pula dia bahas macam-macam niat. Kalau dalam bab munakahat pula orang guna niat. Bahas tu hadis tu juga. Untuk niat nikah untuk tujuan ke apa? Kalau dalam bab ibadat dia guna hadis tu juga. Setiap amal kena niat. Tak niat tak sah. Padahal kalau ikut cara dalam Quran berkenaan dengan dalam hadis, dalil untuk suruh niat tak jelas. Idza kuntum ila solah fagsilu. Kalau nak semaya basuh muka. Basuh muka tak nak sebut. Idza kuntum ila solah fanwi thumma ghsilu, tak sebut. Basuh muka, niat dulu, lepas tu baru basuh muka. Dia sebut fagsilu wujuhakum. Hak ambil berkenaan dengan mula dengan basuh tangan, qoma tu dalam hadis bab sunat suku pula. Tu pun tak disebutkan juga niat. Sebab itulah dalam kitab Bajuri Ibn Qasim bagi ulama Azhar, Syekh Ibrahim Al-Bajuri, dia sebut jarang masalah ni kita amati tahu apa dia bab wudu. Contoh macam bab wudu, maka setiap kali kita nak mengerjakan perkara yang sunat di dalam wudu, di segi awal contoh macam kata basuh tangan, kita kena niat. Sahaja aku mengerjakan sunat wudu atau mengikut sunnah Rasulullah, tapi kita terlepas pandai kadang-kadang, sehingga pada kita hanya fokus niat dituju basuh muka. Sebab muka tu lah tempat hak rukun. Tengok tu ulama bahas dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita tengok kat macam jadi satu benda yang syadid lah, sehingga pada hak sunat pun kena niat juga. Lepas kalau tak niat tak ada pahala. Sebab apa tak ada pahala? Sebab sudah jadi adat. Yang nak jadi pahala-pahala ni benda ibadat. Bila kita tak niat, ia akan jadi adat. Adat kita biasa sama-sama dah. Turun pergi kolah, turun pergi bilik mandi, buka paik, pakai tak ada tangan, basuh tangan, pomo, buah gigi apa semua. Seruk air ke hidung, cedak air tak di muka, baru niat saja aku mengangkat hadas, saja aku berwudu. Tu setengah orang lah kalau orang buat dah juga ingat menghasilkan niat hati, istihdorkan hati dengan sunnah Rasulullah. Tak apalah situ tu, kita kira ada orang yang kesering bila nak berwuduk hanya fokus niat pada basuh muka je. Sedangkan sebelum basuh muka dia buat benda-benda sunat. Contoh kata macam qoma 3 kali, basuh tangan 3 kali, hidup air ke hidung pula 3 kali ke apa semua tu. Benda tu dalam kitab Bajuri sebut kena niat. Kalau tak niat tak dapat pahala. Daripada hak niat tu pun dalil tak jelas. Lalu itulah ulama-ulama mujtahid ni lah yang mengkajikan hukum sehingga pada keluar kadang-kadang sama 2 mazhab, 3 mazhab, kadang-kadang tak sama, hanya sama 3 mazhab, tak sama, kadang-kadang 2 sama. Apa akan orang hak pandai dalam fiqh mazhab lain, kita tak pandai. Zakarah gitulah. Orang-orang hak alim banyak mazhab kan, dia boleh ceritalah tempat berbeza dan tempat bersama dalam satu masalah ijtihad, bab ibadat, bab muamalat dan apa semua dalam bab fiqh tu. Kita ambil contoh guru biasa dia sebut antara bab niat. Hak dalam ni buat contoh dia antaranya bab witir. Witir bagi kita sunat.
Witir bagi mazhab lain wajib. Wajib yang bukan fardu. Dia beza situ pula. Tengok tu beza. Semua dalil tadi tu tidak dengan cara dalil yang qat'i, utuh sehingga pada jadi fardu setiap hari ataupun jadi wajib setiap hari. Itu hasil daripada ijtihad para ulama. Atau fusul bin usulil fikhi, beberapa masalah khilafiyah, masalah yang diistinbat hukum diijtihad daripada dalil apa dengan zanni, tidak dalil qat'i. Tu mana fusul min usulil fikhi, daripada usul fikhi, yakni daripada min ba'dil fanni al-musamma bihadzal ismi wal muradu biha al-adillatu sam'iyah. Pada dalam hasil kita ni minal kitab was sunnah wal ijma' wal qiyas min haitsu isbatil ahkam biha bi tariqil ijtihad. Hukum ambil daripada hadis Quran belaka, ulama faham kaji daripada hadis perbuatan Nabi, kaji daripada nasih mansukh, kaji daripada ayat umum apa semua tadi, keluarlah hukum yang berbeza kadang bersama oleh para mujtahid imam tadi. Tapi tubik hukum tadi dengan cara ijtihad, kaji. Sama ada hukum berkaitan dengan hukum taklifiyah macam wujub, wajib, sunat, haram, makruh, harum, ataupun hukum yang berkaitan dengan hukum wada'iyah macam dalam ibadat seperti rukun, syarat, ilah, sebab, manik apa semua tu. Berkaitan dengan ibadat lain-lain lagi banyaklah berkaitan dengan batal, luluh, taksah, lazim, fasad, tu semua tu. Bukan semua masalah tu disebut jelas di dalam nas dalil Quran, bukan sebut semua jelas. Sebab itulah katanya dalam ayat Quran tu sebut fasalu ahla zikri di situ kena kepada ahli ilmu yang di kalangan mujtahid. Sebab apa? Sebab bukanlah Tuhan sebut soso peratuh, soso benda jelas, soso gapo kita nak buat hukum yang berlaku pada diri kita baik dari segi perkataan, perbuatan, niat. Sebab kita ni tak lepas daripada hukum. Selama mana kita ada kekal dengan keadaan mukallaf, dia ada hukum situ. Sama ada dari segi hati, niat, dia panggil fi'lul qalbi, ataupun berkaitan dengan lisan, lafaz-lafaz yang keluar pada kita, ataupun perbuatan anggota kita, semua tadi tak lepas pada hukum haram, sunat, makruh, harum. Tak lepas pada makruh, harum, dan wajib, tak lepas pada perbuatan itu berlaku. Itu apa dianya, benda-benda yang keluar hukum makruh, haram semua tadi bukan dijelas semua sosok dalam Quran hadis. Sosok ada hak jelas macam berkenaan dengan hukum haram zina, hak tu jelas, tak apa, tak ada kena khilaf dah. Hak tu dia panggil dalil yang yakiniyah, ya dalil yang qat'iyah. Hak tu tak kena duduk fikir dah. Berkenaan dengan haram zina, haram arak, larangan hak haram arak, dan pulaknya haram judi, semua tu hak jelas. Haram gapanya riswah dalam hadis sebut, tu jelas belaka dah. Tak ada masalah hak tu. Hak tak jelasnya masalah hak khilafiyah, hak dalilnya tak disebut dengan cara jelas. Di situ maka ulama lah tugas sedianya yantafi'u biha. Rak dulu cepat nak wisakut kaedah dia tu, takut jadi lari masalah. Kita biasa pondok ni kena tengok dulu i'rab mana yang tafi'u ni sifat pada kata waraqah lah, iktibar matan dengan syarah. Sifat yang pertama qalilah. Lagi pula waraqah ni yang tafi'u biha, yang dapat mengambil manfaat biha dengan dia, dengan hadhil waraqah al-mubtadi'u wa ghairuhu, oleh orang yang baru belajar di dalam usul fiqh ataupun lain pada orang mubtadi, kelah-kelah orang muntahi, kelah-kelah ustaz, orang lebih-lebih, doktor guru. Tak pernah ngaji dah kita ni, ingat tak nak muzakarah, nak ingat kita lah, tidak muzakarah kan, nak tunggu baca ke pelajar bila belum ni pelajar duk mari pondok pun belah-belah baru duk belajar jawi, baru nak mengaji bak semaya, jadi tak layak lah lemon tu. Kena kelah orang duk pondok ngaji sungguh lama-lama boleh lah ngaji.
usul fiqh duk pondok 3-4 tahun. Nahum pun kena dah, si makrifah, si nakirah, sorah pun kita tukar tasrih 14, tasrih masdar, tasrih si fa'il apa semua wazih-wazih. Bolehlah ngaji ketika arah-arah majak mursal, majak lugawi sikit-sikit dah biasa dengar walaupun tak menguasai kitab. Bolehlah tu. Ni kelas ustaz saja ni deh. Kalau tak betul kan tolong-tolong tegur royak lah, kita baca lah. Lok setidaknya kita tu kita boleh ambil teguran daripada ustaz-ustaz luar sana. Jadi kalau hak kita boleh wujudlah hak dia mau tak tahu tu, boleh pakai muzakarah tambah-tambah. Ingat kalau tidak lagu ni tak ada masa lah kita untuk nak hidup pondok, untuk nak pergi ngadat tu guru. Ni masih sibuk belaka. Nak pergi jumpa tu guru, cari tu guru soho-soho besar macam Syekh Wazir, Manalah Hussein tu baca kitab kita, tak ada dah. Okey, masing-masing sibuk belaka. Jadi kita buat lagu ni, paling tidak kita boleh pakat mengingati ilmu. Sebab ilmu ni hidup dengan muzakarahnya. Fahayatul ilmi bil muzakarah. Ilmu ni hidup dengan cara kita duk sebut-sebut, ingat-ingat dengan cara baca, picit, tanya, jawab, kecek. Tapi yang paling ringkas sekali muzakarah, kita ngajar orang. Kita baca sikit, kita ngajar kali macam itu pondok. Guru sangat-sangat suruh tekan, suruh baca, ngajar. Kerti sikit, ajar sikit. Dengan sebab situlah kita mula nak cari, memahami, nak mutola'ah, nak menghafal, nak jelas lagi supaya orang faham apa yang dicarah. Kadang-kadang ada juga dia faham, tapi bila yoyak kat orang tu tak serupa dengan hak dia faham. Bukan dia tak faham, tapi dia tak boleh nak jelas seperti mana dia faham. Kadang-kadang dia yoyak dah jelas, tapi kat orang tak faham dengan cara susun atur ayat dia. Tu memerlukan kepada muzakarah yang panjang masa. Tu kita dilatih lagu tu lah, mengikut Baba Zik pada usul tu Allah. Kita di Tani sana tu mula di pondok Kota Toklik, Kedi, lepas tu dah pondok Kedi, mula pondok Kota Toklik di Kedo Kedi, pondok Kota Toklik tu di kampung kita sendiri Tani tu. Di Kedo pondok Buyading, lepas tu dah sama di pondok Kedi, Khadimat. Lepas tu dah pondok pada Pusu. Lepas tu kat hak tambah-tambah tu macam-macam lah. Musim-musim cuti, benda badai, Sepanyol, musim warung, apa semua sikit-sikit sekarang ni. Cari nak ambil lebih. Dengan orang tu sikit, dengan orang ni sikit, babo main lebih kulit, apalah cenok. Itu untuk nak tambahkan maklumat kita hak luar-luar lagi. Lepas tu kat muzakarah lah. Hak kita hak macam ni kat tak pernah muzakarah. Wa dzalika ay lafzu usul lil fiqhi. Dan bermula demikian itu tafsir pada marja'ilah bagi zalika. Tafsir marja'ilah bagi zalika, dia panggil tafsir musyarah ilah. Tafsir tepat yang diisyarat dengan kata itu zalika tu. Dengan maknanya zalika rojak kepada lafzu usulil fiqhi tu. Lafaz usul fiqh tu. Lafaz ilmu usul fiqh yang kita dah maklum kata ilmu usul fiqh ni. Apa dia? Mu'allafun ay murakkabun, disusun, dikarang, ditulis min juz'aini, daripada 2 juzuk, sifat pada juz'ai mufradaini, yang mufrad kedua-duanya. Makna katanya usul satu mufrad, al-fiqhi satu mufrad. Tapi kalau kita ngaji dalam nahwu saja, dia nak jadi balah lah kalau kita tidak peluah ilmu di dalam peribahasa ilmu lain. Jadi kadang-kadangnya lafaz tu sebut sama, tapi bila bahas debat lain jadi makna berbeza lain. Macam kata mufrad, dalam hasyiah Nafah ada sebut 3 sini. Dalam bab nahwu, dalam bab isim lah, dan pula dalam ilmu mantik. Dalam bab nahwu pula dia ada 3 peribahasa. Bab mufrad tasniah jamu, bab isim lah, bab mubtada khabar. Tu dalam bab nahwu tu 3 peribahasa berbeza mufrad.
Lepas tu selaginya hak dimaksud di sini iaitu mufrad dalam bab ilmu mantik. Situ barulah hak yang dimaksud di sini. Sebab kalau dalam mufrad bab nahwu dia nak nyama laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihi ma lafaz tu bukan lafaz tasniyah, bukan lafaz jamu. Kalau tengok situ belawai lalu sebab usul tu dia kalimah dia tu dia jamu daripada mufrad dia aslun tasniah dia aslani, jamak dia usul. Kalimah dia tu kalimah jamu. Tiba-tiba dia kata mufradah ini dua lah apa mufrad, jadi usul satu mufrad, al-fiqhu satu mufrad. Fiqhu tak apalah, tasniah semati. Kalau jamak fiqhani, tu maknanya apanya beza. Kalau lapak usul tu dia lapak tu lapak jamak, dia panggil jamak taksir. Jamak taksir daripada mufrad aslun. Tiba-tiba dia mufrad. Jadi kalau kita nak tuju pada bab nahwu bukan mufrad bab nahwu dan daripada bab isim mufrad tasniah jamak, dan bukan juga dalam bab nahwu dalam bab la, sebab mufrad dalam bab la kalau kita ngaji dalam Abniyatul Asma bagi Syekh Ahmad Al-Fatani dan juga dalam mata jermiyah sendiri Makudi Muhtasajid dan gapo semua tu dia akan sebut perbahasan mufrad dalam bab la ni beza dengan mufrad dalam bab nahwu. Dengan makna takrif dia berbeza. Kalau takrif mufrad leceh sembah laisa musannan, kalau takrif mufrad dalam bab apa dianya isim la dan khabar la tadi iaitu dengan makna ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Itu dia panggil mufrad dalam nahwu, tuju kepada bab la, hak tunjuk kepada lafaz hak bukan mudhaf, bukan syibih mudhaf. Bukan maksud lagi sini. Sebab di sini kalau kira kan dia ni masuk pada kalimah mudhaf, usuli mudhaf, al-fiqh mudhaf lah. Tak masuk juga. Jadi selagi dalam bab nahwu dia panggil mufrad dengan maknanya bab mubtada khabar. Wal khabaru ismani mufradun wa ghairu mufradin. Fal mufradu nahwu qaulika zaidun qa'im wa zaidani qa'imani wa zaiduna qa'iman. Tu hak dalam mata jenis hak ingat sikit-sikit dulu apa dulu lah. Wa ghairu mufradi arba'atu asya. Al-jar wal majrur wal zarfu wal mubtada ma'a khabarihi ila akhirih. Tu khabar hak mufrad dalam bab mubtada khabar. Kalau mufrad dalam bab mubtada khabar tuju kepada khabar hak bukan bentuk jumlah, bukan bentuk takwil apanya takluk mahzuf zarah dan jar majrur. Tu sama ada jumlah pula ismiyah atau fi'liyah tak kira, bukan berlaku. Walaupun bentuk sekalinya khabar tu dengan bentuk isim jamak sekali, macam kata az-zaiduna bermula orang laki-laki yang bernama Zaid, itu dalam contoh dalam mata jamiah. Qaimuna ialah berdiri mereka itu semuanya. Qaimuna itu tu jadi khabar bagi az-zaiduna. Sedekah dia lafaz jamak, tu dipanggil mufrad di dalam bab nahwunya yang ialah bab mubtada khabar. Tu pun bukan juga maksud di sini. Adapun di sini maksud dengan mufrad di sini itu maksud ialah mufrad dalam bab mantiq. Ma yuqabilul murakkab. Maknanya mufrad hak gulawe dengan murakkab. Sama ada murakkab isnadi ke murakkab idhafi ke ataupun lain daripada tu tak kira lah. Tarkib idhafah ke tak idhafah, asal kata dia bukan murakkab je lah, satu-satu kalimah yang suku, walaupun dia bentuk jamak, walaupun dia bentuk tasniah, walaupun dia bentuk mudhaf, walaupun dia bentuk apa dianya syibih mudhaf. Tu makna mufrad di sini. Kalau kita agak mudah-mudah kat bahasa kita kata satu kalimah macam bab kalimah. Kalau bab nahwu dengan kalimah dalam masalah dalam hadis katanya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, ataupun kalimat tauhid dalam kitab nahwu, kitab akidah sebut kalimah tauhid la ilaha illallah, kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu bukan satu kalimah, itu kalimatun, satu kalimah. Kalulah dia banyak kalimah, dia kata kalimatun tauhid, tapi dia guna kalimatut tauhid, kalimah tauhid. Mana la ilaha illallah satu kalimah, ilaha dua kalimah.
illa satu kelimah, tiga kelimah, Allah empat kelimah, banyak siapa Muhammad Rasulullah. Jadi digunakan sebagai satu kelimah tauhid. Itu dipanggil bukit dalam bab nahwu. Itu sama. Kalau tengok pada lafaz usul dia tu jamak. Tapi maksud dia jamak di sini bukan nak pada lafaz kata menolakkan makna mufrad, dia tetap mufrad situ. Cuma mufrad dari segi makna apanya usul, apanya ilmu mantik dengan makna ma yuqabil murakkab. Benda hak lawan bagi bersusun. Usul satu, al-fiqhi dua. Tu maknanya dua juzuk mufradah ini. Minal ifrad al-muqabil litarkib. Ada dalil hasyiah. Imam Jalaluddin As-Sayuti dia tafsir minal ifrad muallafun min juz'ain mufradani hal keadaannya minal ifrad al-muqabil litarkib lal jam'i, yang di muqabalah yang berlain ni, yang berlawan ni bagi murakkab, yang berlawan ni bagi murakkab. Hak takrif dia dalam kini, hak dalam hasyiah ni, jom ni kalau siapa nak tulis, jom ni hak dalam hasyiah nak faham mufrad muqabil bagi tarkib di dalam bab ilmu mantik dengan maknanya wa huwa alladhi la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu, alladhi la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu, iaitu kena kepada mufrad yang tidak menunjuklah oleh juzuk dia tu di atas juzuk bagi maknanya, yakni juzuk bagi musamma, juzuk bagi musamma, isim, juzuk bagi isim tu tak menunjuk di atas juzuk bagi musamma. Bagaimana? Macam kita katanya usul di sini. Usul terjemah bahasa Melayu maknanya umbi, asas, tempat dibinakan sesuatu forum, tempat keluarnya masalah khilafiyah. Usul dalil, tempat keluarnya apanya hukum-hukum fiqh, Quran hadis, usul. Jadi kalimah usul tadi dia ada melengkapi juzuk dia. Berapa juzuk dia tu? Hamzah, sa, waw, la. Hamzah, sa, waw, la, 4 huruf. Jadi hamzah seekor tu kali kita asing tu dia tak menunjuk di atas maknanya Quran, yang dimaksudnya ayat-ayat yang surah-surah kita dibaca. Sa tak menunjuk di atas surah, waw tak menunjuk di atas baris, la tak menunjuk di atas sebuah Quran. Tak. Tidak menunjuk. Mana kata juzuk bagi kelimah ni tak menunjuki di atas tu juzuk bagi tuai Quran. Makai Quran kan kita dah faham Quran. Juzuk Quran mana? Juzuk Quran ni dia ada ayat, dia ada surah, dia ada baris. Hak kita dah faham Quran. Lepas tu pula berbentuk dengan kalau nusbah pada khisi kan. Lembar kertas dia tebal berapa ratus lah, berapa ribu lah. Lepas tu pula dia ada kulit tebal. Itu dipanggil juzuk-juzuk bagi Quran yang kita dah pegang lah ni. Lepas dalam tulisan dia pula ada hak pesin berbaris, ada hak pesin huruf, ada bentuk titik, macam-macam. Macam-macam hak yang kita faham juzuk nak boleh panggil Quran. Kalau kita ambil titik saja, waktu mari titik atas, orang tak kata Quran. Kalau kita buat mari titik huruf saja, bo ataupun beberapa ekor bo jingwa lah tulis, lepas tu kita kata Quran. Orang tak kata pakai Quran juga. Sebab nak panggil Quran dia kena beri pun semua tu. Dan ayat-ayat yang mutawatir daripada malaikat Jibril hak mari dengan cara kiraat yang masyhur daripada kiraat itulah panggil Quran. Kalau bahasa Arab juga alif botol, tapi bukan dengan cara apa dianya ayat yang datang daripada Allah melalui Jibril itu dengan cara ayat-ayat yang dihafal oleh para hafiz atau yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang muktabarah tu, yang muktabar tu bukan kata Quran juga. Tu satu contoh. Kalau usul, kalau kita pergi kepada bab lain, kita contoh pada bahasa kita sendiri. Hak mana katanya apa dia? La yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Seperti kita sebut kata kalimah mufrad rumah. Satu kalimah, satu mufrad. Rumah ku, dua kalimah. Rumah satu, ku dua. Aku tu kisah tahu ni. Baiti Arab kata. Melayu kata rumahku. Rumahku. Tu kalau bahasa Melayu.
Jadi kalau kita ambil kata satu mufrad dia rumuh. Rumuh tadi RUMES kalau bahasa Rumi. Kalau bahasa Arab, bahasa Jawi, rawaw minha rumuh. Jadi setiap juzuk kelimah rumuh bahasa Melayu baik, bahasa Rumi baik, bahasa Jawi baik, dia tak menunjuki di atas ra tu menunjuki di atas makna rumuh yang jelas juzuk-juzuk rumuh, tak menunjuki di atas perabung, tak menunjuki di atas tiye, tak menunjuki di atas lata, tak menunjuki di atas pitu yang tertentu tu tak. Kan juzuk rumah ke banyak nak boleh jadi sebuah rumah, nak jadi rumah ni ke. Kalau tinggal pitu saja ke tak panggil rumah. Kalau tinggal naik tiye saja ke tak panggil rumah. Kalau panggil juga panggil rumah tak siap. Gitu lah. Jadi semata-mata tiye tak panggil rumah. Bermakna kata tiye, dinding, pitu tu dia panggil juzuk ajza bagi rumah. Juzuk bagi rumah. Bila kata juzuk bagi rumah, maka bila sebut kata kelimah rumah, maka juzuk bagi ayat atau kelimah kita sebut rumah tadi, ra satu juzuk, mim satu juzuk, waw satu juzuk, mim satu juzuk, ha satu juzuk kalau bahasa Jawi. Kalau bahasa Arab baitun, ba satu juzuk daripada kelimah musamma, dan pula apa dianya madlul bagi lafaz tu iaitu rumah kita faham ni. Dan pula nya ya satu juzuk, to satu juzuk, 3 ya. Baitun semua tadi masing-masing juzuk tak menunjuki di atas diri juzuk rumah. Itu dia panggil apa dianya mufrad dalam bab ilmu mantik. Kalau sekiranya kita asing, maka dia tak boleh menunjuk di atas rumah. Ba seekor dia takkan menunjuk di atas rumah. Ya seekor tak menunjuk di atas rumah. To seekor dia tak menunjuk di atas rumah. Nak terjemah makna baitung tu, makna rumah kena kacuh, kapuh. Boyoto. Kalau tukar pusing pun tak boleh juga. Tak tahu duduk belah depan. Taibung. Tak boleh nak faham juga. Bermakna kata kalau pisah juzuk dia tak akan memberi makna. Tak akan faham makna. Pisah juzuk dia tak akan memberi makna, faham makna. Macam usul. Usul kalau hamzah sekor, adakah menunjuki di atas makna asal yang kita faham maknanya asas bagi sesuatu, ataupun di atas asal dengan makna dalam takrif dia man bana alaihi ghairuh tu, benda yang terbina di atasnya sesuatu, bermakna tepat yang keluarnya furu', tepat keluarnya masail khilafiyah daripada usul nas. Bila kita ambil hamzah saja dia tak faham situ usul, makna usul yang ditakrif man bana alaihi ghairuh. Sok saja tak menunjuk di atas man bana alaihi ma yubna alaihi ala ghairi, ma yubna ala ghairi. Ma yubna alaihi ghairuh tu. Wow seekor pun sama, dia pun sama. Tu bukanlah menunjuk di atas ma yubna alaihi ghairuh. Itu peribahasa dia di segi apa dianya lughah. Sebelum pada nak masuk, sebab dalam usul fiqh ni dia akan bahas benda-benda halus macam berkenaan dengan dalil, Quran, kalam yang am, kha, mujmal, kalam yang istisna, berkenaan dengan apa dianya nafi, nahi, kalam yang ada apanya nahi, ada nahi, nafi, dan pulaknya berkaitan dengan nasih mansuh. Itu benda-benda tu benda halus lah, benda-benda halus berbahasa. Dia panggil ngaji kakak orang nak beki payah ha. Kalau kita pergi beki sini, kita orang taklid pergi beki, bawa pergi duit tak pergi kau pomeh. Tu lah beki kata kawin, tak apa, sudah bila kau bayar. Sudah cepat lagi muju. Janji jangan mahal. Tu kali kita tak apa lah. Orang taklid mudah, tapi bila kita ngaji untuk nak beki, ni payah. Nak orang betul-betul sungguh sengoti. Kalau tak sungguh tak boleh nak belajar. Dah kena dah tahu so. Bila kata orang punah mari, kita nak ambil tanggungjawab. Ni kita ngaji tak salah gitu. Ngaji tahu cara hukum ulama, mengeluarkan hukum so sunat, so haram, so makruh, so harum. Tu jadi macam mana ulama proses. Bukan makna bila kita ngaji habis ni kita jadi mujtahid selalu, tak mesti. Sebab kita kalau ngaji habis kita warakah dan subekah pun kita duduk taklid situ. Tengok Imam Al-Juwaini, Asy-Syafi'i masih lagi duduk taklid mazhab Syafi'i. Sebab orang nak sampai tahap mujtahid mutlak ni bukan mudah. Nak naik mujtahid tarjih, mujtahid fatwa macam Imam Nawawi, Ibnu Hajar, Romli tu pun tak ada orang dah hari ni doktor seluruh dunia nak naik sampai tahap tahqiq ilmu macam Imam Romli, Ibnu Hajar, Nawawi, Rafi'i, Ghazali. Semua tu tokoh-tokoh macam ulama-ulama besar yang masyhur dari kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i baik ke mazhab lain baik ke, payah nak sampai situ. Macam mana nak jadi mujtahid mutlak?
Situlah bila lah kita guna dengan cara zahir hadis, zahir dalil, Quran hadis, kita tak kaedah dan kita mati kaedah tu, kita sebar kaedah tu, maka di situ kita akan tolak banyak hukum-hukum ijtihad para ulama. Lagu mana kita tak kaedah, orang awam tu guna mati dengan kaedah kita yang salah faham. Tak ada dalil, bid'ah sesat. Ada dalil, boleh. Ada dalil pula kira pula. Quran ke hadis? Hadis pula kira pula. Sahih ke dhaif? Kalau dhaif tak lewat hujah. Dhaif pula bagi pula. Jidang ke tak jidang? Tengok sampai kita mau. Bila kita asuh dengan cara faham lagu tu, dengan cara pegang dalil dengan cara zahir, dan kita ambil memahami dengan cara sendiri, sedangkan kita bukan kelah mujtahid, maka di situ banyak kita akan menolakkan masail khilafiyah oleh para ulama dulu. Di situ dengan tak sedar, bila kita sampai tahap ekstrim ni, kita menyesatkan ulama-ulama dulu. Ni di antaranya punca bila lah orang kelemahan dalam ilmu alat untuk nak memahamikan akan Quran hadis, maka di situlah orang tu mudah menjadi sesat dan menyesatkan orang-orang dan menyesatkan ulama-ulama dulu. Alasan bid'ah. Mana Nabi ajar usul fiqh? Mana Nabi ajar nahwu surah dalil-dalil? Nabi bahasa Arab je. Itulah dia bila fokus ambil semata-mata bahasa Arab kan. Ilmu balaghah tak malusi, ilmu nasih mansuh dalam bab usul fiqh pun tak tahu, tak biasa belajar. Situ banyaklah kadang-kadang kita bakal ambil mudah. Tak ada lah Quran hadis, tak pakai, tak betul. Nak ngaji hanya tafsir Quran dan hadis pula, hadis sahih Bukhari, Muslim. Nak ngaji kitab Jawi tak sering ngaji, kitab Turah tak sering ngaji. Apa? Sebab hak ni bukan Quran hadis. Jadi ulama fikir tadi belum tentu betul salah. Dia main konakut tegak banyaklah kita akan jadi, dia panggil jadi nak menyalahkan ulama dulu. Ada dalil. Tu letak cari dalil tu salah dah. Kita ngaji tani untuk guru tak tekan lagu tu. Tok guru masyarakat awam di tanah dan kata ada lagi tak ada. Yang gitu je. Dia tak soal tekan hadis sahih dhaif. Tu khijau ulama. Kalau kita ikut benda tu hak salah sekalipun. Hak bukan hadis, tiba-tiba kita tu kata hadis. Macam katanya Awaluddin Ma'rifatullah. Awaluddin Ma'rifatullah, dia kata hadis. Padahal bukan hadis. Kita pun kata hadis juga. Dosa ke kita? Tak boleh nak kata tak dosa lah. Sebab hak dosa ni hak jelas. Hak jelas ke mana? Man kadzaba alayya muta'ammidan. Tu orang yang mendusta guna nama Nabi dengan cara jelas. Tahu dah kata bukan hadis, tahu dah kata salah, tahu dah kata hak bukan Nabi kata, duk kacek royak juga. Baik di segi kisah cerita, barulah layak dengan kata falyatabawa maq'adahu minan nar. Ni kita ni mudah nak pakai sikit, ngaku, sikit ngaku. Jadi sikitlah umat Nabi hidup dakwah berpuluh-puluh tahun nak masuk syurga, kita nak bubuh ngaku dia mau nyanyi lagu tu. Mana makrifat, mana keampunan boleh puasanya, mana keampunan Lailatul Qadarnya, mana hak dalam hadis Nabi kata umat dia paling ramai masuk syurganya. Jadi mengkhusus habis benda hak Nabi umum. Itulah kesal. Jangan mudahlah kita menyesat dan menyalahkan ulama dulu. Baik, jauh kita. Minal ifradil murakib lit tarkib lal apa tu? Lal minal ifradil muqabil lit tarkib la tasniyati dah. Bukan lal jam'i. Minal ifradil muqabili lit tarkib lal jam'i wal mu'allaf lal jam'i. Lagu mana weh kitab demo tu? Kitab kita tak serupa ni. Hak dalam hasyiah Nafahah ni Waraqah, syarah Waraqah dia ada tambah lagi. Lat tasniyati baru walal jam'i. Kalau hak di dalam dumiak hak kita ni lal jam'i selalu dah makna kata minal ifradil muqabilil tarkibi lal jam'i. Kena Faizu tak tu tak bunyi ni, tak dengar ni. Nak buat lagu mana kau komen bunyi tak pandai kita ni.
Bentar. Hello, Ustaz Zul. Tak bunyi ni. Tak bunyi suara pun. Ustaz Faizul. Tadi bunyi suara tak Faizul? Kita tak dengar suara Ustaz Faizul ni kan ni? Tak biasa guna Google Mic ni. So, kerana kita pasal ni mikrofon ni. Hello. Masa tu. Kita pakai ni, ni mic ni. Tak dengar sungguh. Dengar tak? Dengar. Itu lagu anak kita tu. Mananya lepas la jam'i juga. Minal ifradil muqallil tarki. Lal jam'i. Tidak la tasniati. Nak jaga dah. Kalau gitu tanda gini kan, kalau ikut naskah dari nafah warakah, hasyah warakah dari nafah ni buat gini wa fi nusqatin. Tak apa gitu. Supaya kita kalau ngaji bola gak ada dah. Buat gitu wa fi nusqatin maknanya la tasniati walal jam'i. Dan tasniati atau pada at-tarkibi atas ngalah. Maknanya minal ifradil muqabil li tarkib. Makna minal ifradil muqabil li tarkib. La tasniati makna lal ifradil muqabil tasniyah walal ifradil muqabil lil jam'i. Bukan mufrad hak berlawan tasniyah, bukan mufrad hak lawan jamak. Sebab lapan usul ni lapan jamak. Di sini nak kepadanya mufrad hak berlawan tarki. Habis itu. Ya, tadi. Niyati wal. Baru sampai wal jam'i. Mic kita pakai mic ni tak bunyi ni. Kali itu kita pasal di Facebook pondok kita. Kita cocok mic rakam mic hok kecil tak bunyi terus. Pandai boleh dia buat live dan apa tak di link atau pakai wak apa duk sore. Kita tak biasa. Kita dia mau dengar kita tak dengar dia mau tanya sore lah kita kok. Ada barulah kita tengok makan kita tengok dia buat mula online pukul 5.30 ni apalah tengok mata kita ikon. Siapa nak ngaji boleh kita nak hantar kenapa nak hantar WhatsApp nombor kita hantar kita dia pukul 5.30. Kita usul 5.30 kita usul tafsir ikon kita ikon dia baca di cenok tani. Dia buat live tiap petang pukul 5.30 kita. Masa duduk tengah dia tengok dia pakai tinggal pakai apa habis itu nanti kita hantar ada itu oleh syarih wal muallafu yu'rafu bi ma'rifati ma kullifa minhu. Kata syarih Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala, wal mu'allafu dan bermula mu'allaf, lafaz yang disusun yang macam mu'allaf. Wal mu'allafu dan bermula lafaz yang disusun. Lafaz yang disusun bukan
kata mu'alif, kalau mu'alif tu kena pada pengarah. Di sini dituju pada tauqi'ah lah. Nak masuk ke bahasa kena ingat lafaz-lafaz daripada bahasa usul fiqh, daripada lafaz angkor, jamuk, nasab, mansub, jenis rojak atau jenis lafaz yang dikatakan mufrad, nahi, ada pula nafi, macam-macam lah. Wal mu'allafu, dan bermula lafaz yang disusun, yang ditulis, yang disusun, yang dibuat. Macam lafaz yang disebut kata usul fikih. Yu'rafu, boleh dikenalkan akan dia di ma'rifati ma ullifa minhu, dengan mengetahui, dengan mengenal dia kata ma akan barang ullifa yang dibuat dan disusunkan akan dia, akan al-mu'allaf. Rojak gambar molek tu ni dia panggil kaedah yang jaga-jaga temu, dia panggil jarratus silah ala ghairi man hiyalah. Biasa kan salah akid bagi semua sini, dia duduk sekali dengan silah yang dikatakan faqih bagi silah mustatir. Itu hak balik kaedahnya. Bermakna kata kalau asal kaedah enggak boleh hak kebanyakannya ulifa fi'il madhi bina majhul, bina ma'lum dia al-lafa, maka di situ dia kalau bina majhul dia ada naib fa'il, kalau bina fa'il dia ada fa'il, jadi fa'il itulah jadi aqid yang rojak pada ma. Tapi di sini tak ada rojak pada ma, tak ada masalah. Itulah maknanya kaedah kata idza sahal makna sahal i'rab. I'rab sah ni dia akan turut makna dulu sah. Kalau makna tak sah, i'rab tak boleh walaupun sah sikit i'rab. Bila makna tu sah, baru i'rab nak tukar apa-apa wajah. 3-4 wajah baca bagi 3 i'rab boleh 5 ni. Itu salah. Bila makna tu tak salah. Di sini kalau kita tukar tengok masalah terpakai. Masalah lari i'rab sah tak boleh. Di ma'rifati ma ulifa, dengan mengetahuikan akan barang, akan juzuk. Ulifa, akan juzuk-juzuk yang ulifa, yang disusunkan akan dia. Naib fa'il dan mustatir, kan dia buat rujuk pada al-mu'allaf. Yang disusunkan akan al-mu'allaf, disusun minggu daripada juzuk, yakninya lafaz usul fiqh, lafaz yang sudah disusun daripada tarkib idhafah. Usul mudhaf al-fiqhi mudhaf ilaih. Tarkib idhafi lafaz usul fiqh tadi adalah yang disusunkan daripada juzuk, yang dikatakan juzuk mufrad dalam bab mantik, iaitu usul 1 ke 5, al-fiqhi 1 ke 5. Jadi dikenalkan akan susunnya mu'allaf, susunnya sesuatu ayat 1 ke 5 kali adalah dikenal dengan kita tahukan akan juzuk yang nak disusunkan akan kelimah yang bersusun tadi. Kalau kita pergi pada contoh untuk nak mengaji tanya tak, macam kita sebut contoh masa Melayu, macam kita kata apa bahasa Melayu, timun ni mana, susun banyak ni, timun ni tu, timun ni mana ni, 5 ni 5 ni. Jadi 2 lah kelimah. 5 ni dengan makrifah, mani khobar, mubtada isi makrifah, khobar isi nakirah. 5 ni 5 ni, timun ni 5 ni, timun Cina 5 ni. Jadi nak boleh getikan akan katanya timun tu mani, mestilah kena reti dulu kelimah apa yang dimaksud kata timun, apa yang dimaksudkan kata timun. Bila kita reti beza antara timun tu tak bukan dari 5 tu bukan timun, timun bukan 5, makna kata kita kenal. Kalau kita suruh anak budak hak biasa sudah bermain kan, tolong dia ambil pun 5 putih dapur, asal 5 tu nak perah dia pun belum makan tak jumpa, asal tak jumpa masing gitu semua. Budak tadi dia tak tukar dengan rawit, dia takkan tukar dengan apa dia belajar, dia takkan tukar dengan terung tomato,
dengan buah-buahan. Sebab apa? Sebab dia kenal. Itu yu'rafu bima'rifati ma ullifa minhu. Susunnya karangi ayat tadi akan dikenal, akan dipahami, akan ditahu dengan cara kita tahukan susunnya ayat dan gapo yang disusun asal tu gapo dia, furuk tu gapo. Ini dipanggil kalam lagu ini sebagai tauhiyah, sebagai tangga untuk nak bahas gapo makna asal, gapo makna fiqh. Lalu dia buat marikan dengan cara ayat wal muallafu yu'rafu bima'rifati ma ullifa minhu. Takut kita mari faham kata apa dia bahas asal, dia mari panggil lebar sehingga pada dan hasyiah disebutkan asal sampai 78 makna. Asal dengan asas, asal dengan maknanya man bana alaihi ghairu, asal dengan maknanya apa dia apa lagi dalam hasyiah ni ada apa makna. Wa amma fil istilah wa yuqalu lir rajih wal mustashab wal fa'ilah wal dalil. Banyak ni siapa kata ada makna apa asal, yang mana rajih, mana mustashab, mana kaedah, mana dalil, mana asas bagi bina'i. Jadi bila dah faham lalu dalam materi dengan tepat asli ma yubna alaihi ghairu, jadi kata kita tak tahu kan apa dia dibahas apa asal, apa tak terus masuk dalam perbincangan usul fiqh lalu bab qiyas, bab ijtihad, bab semua. Itulah dia katanya al muallafu yu'rafu bi ma'rifati ma ullifa minhu. Susunnya ayat tadi kita nak sebut sosok lima, sosok kata tadi dikenalkan akan dia. Nak boleh gerti dia tadi, kena gerti juzuk dia dulu. Nak boleh tahu katanya awak mari katanya furuk, fusul, kena gertilah usul dulu. Sebab furuk, fusul tu adalah cawangan daripada usul. Usul tu apa dia? Situ. Lalu dia mendatangkan akan lafaz sebagai ayat tauqiyah. Tauqiyah ni makna tangguh. Bukan tauqiyah makna wakil tak. Tauqiyah tu makna tangguh, permulaan mukaddimah. Kalau dalam ilmu badan lebih kurang makna kat dia panggil bara'atul istihlal. Lebih kurang gitulah. Bara'atul istihlal makna kecek. Kalau bara'atul istihlal tu makna dia ikut masalah. Ni makna kata kita tuju kepada punca nak kecek hadapan tu. Tadi nak tahukan berkenaan dengan asal furuk, asal usul tadi. Lalu dia bahaskan asal tadi. Lalu itulah dia katanya al-mu'allaf, lafaz yang disusun tadi akan dikenal dengan sebab kita kenalkan juzuk yang disusun. Di ma'rifati ma ullifa minhu, dengan mengetahuikan akan juzuk yang mana disusunkan ayat tu daripada juzuk tu. Macam katanya usul fikih, apa makna usul, apa makna fikih. Macam kita kata Melayu katanya lima budu, 5 gak letek. Masih 5 tu mani. Timun Cina tu mani. Timun batai tu rapuh. Jadi bila sebut kata timun tu kena gambar dah. Apa dia timun? Tak tukar dengan denah, tak tukar dengan bawel, tak tukar dengan apa dia nya terung. Dia panggil bima'rifati yu'rafu bima'rifati ma ullifa minhu. Nak tahu faham lafaz yang ditarki, lafaz yang dijuzuk, lafaz yang disusun, kena tahukan akan benda juzuk dia hak nak hasil jadi selesai kepada juzuk yang disusun tadi, kepada susunan lafaz yang disusun pada juzuk tadi. Jadi kita faham lah katanya mani tu ke mana dia mani. Mani tu lagu ni orang tak panggil masih mani. Benda suatu benda yang kita dapatkan dengan pencernaan kita lidah. Oh, lagu ni mani. Dia kata apa ni masih? Masih buah dia memakai, buah kita makan mani. Tu makna gerti beza antara mani. Bila kata mani ni bukan pahit, bukan masing, bukan pedah, bukan tawar. Dia jadi gerti. Lalu tu katanya al aslu walladhi alladhi wa mufradul juz'il awal. Kata Al-Matin, Al-Syeikh Al-Matin, syekh yang kuat matanya iaitu Imam Al-Juwaini Al-Iraqi Al-Syafi'i. Syekh Al-Juwaini yang katanya fal aslu maka bermula asal. Lalu kata pula syarah Imam Jalaluddin Al-Mahalli alladhi wa mufradul juz'il awal. Asal yang mana ia alladhi.
Ya satu mufradul juz'i mufrad bagi lafaz juzuk yang pertama. Oga dia dua juzuk usul satu juzuk al-fiqh satu juzuk. Jadi asal tu juzuk pertama. Makna apa asal yang disebut daripada lafaz yang disusun pada usul fikih? Khobar bagi apanya al-aslu ma yubna alaihi ghairuhu, barang yang dibinakan di atasnya atas barang dibinakan apa dia nak ifa'il bagi yubna ghairuhu akan lain daripada ma. Mana kata dia tu tempat tumbuh dia forok, dia tu asal tempat keluarnya masail khilafiyah. Kalau asal benda hissi, kalau dia contoh ke asal jidat tadi, asal tu kena kepada puting bawah dan binaan asal bawah yang tempat tumbuh muncul je naik tier-tier dan jokong-jokong naik sampai ke bumbung atas. Kalau asal di segi pokoknya, kalau tempat tumbuh hasilnya ranting deher-deher banyak sampai ke tubik buah tu. Kok di dalam tanah tu umbi tu dia panggil asal. Ma yubna alaihi, barang yang dibinakan alaihi di atasnya atas ma ghairuhu akan lain daripadanya. Ma yubna alaihi kau sejak dhamir. Ma yubna alaihi, barang yang dibinakan di atasnya atas ma. Dibina nak ifa'il ghairuhu akan lain daripadanya, lain daripada ma. Makna kata dibuatkan benda lain turut hak asal. Kalau asal tu besar, maka forok tu besar. Kalau asal dia tu kuat, maka forok dia pun terlama. Kita nak kata dipanggil, bila ada dalil walaupun dengan cara umum, maka bolehlah kita amal. Kalau dalam masalah khilafiyah, masalah bab fiqh, bila asal ada dalil je, tak usah kira dalil hak yang demo jadi kaedah demo tu, demo takwil, demo putar kata Nabi buat contoh, Nabi ikrar. Nabi tak buat contoh, Nabi mati, sahabat tak buat, maka kita pergi buat bid'ah. Itu salah dia gitu. Tu macam orang yang duk tolak berkenaan dengan apa dianya perayaan Maulid Rasul duk bangkit satu ibadat di bulan Maulid Rasul dengan cara buat perayaan, qasidah, baca rawi dan sirah, ceramah khusus, ibadat selawat lebih kepada bulan lain apa semua tu. Jadi dia mau guna dengan cara kaedah yang dia mau terap masuk kepada masyarakat dengan cara zahir. Nabi tak buat. Nabi tak pernah sambut hari jadi dia. Dan sahabat tak pernah buat majlis seperti kita buat di zaman Nabi ada. Selepas Nabi tak ada pula, sahabat pun tak buat keramaian dan baca qasidah puji Nabi seperti kita. Bermakna kata amalan kita bid'ah. Tak ada di dalam dalil, tak ada dalil asal Quran dan hadis. Kalau kira asal dengan makna contoh Nabi buat gitu kan, jadi banyaklah kita tolak ilmu-ilmu dalam usul fiqh yang ulama mujtahid buat tu. Bukan siapa salah pada ilmu, siapa kau mujtahid tu pun membawa satu ajaran sesat lah. Dia boleh pakai gitu sebab apa? Sebab ulama ni lah yang mengkaji keluarkan benda-benda khilafiyah. Kalau ikut hadis Quran tak ada khilafiyah. Ada macam ada satu orang apa dia Melayu lah, kita tu masa mengaji tangi pun nak pening seorang polis yang kerja di HACA tu, dia terkena makin dengan virus. Dia orang awam dengar kuliah daripada golongan-golongan yang salafus mobil ni. Dia guna lagu tu. Siapa dia tegur kita, tanya kita duduk dalam kedai kopi, kata duduk ngaji pun nak mana, ngaji pun nak kedai gitu tak. Dia pun kata lah, dia kata pasal empat mazhab ni jadi kita pecah habis ni. Ubik Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki ni. Kalau tak ada empat mazhab ni senang kita ikut hadis Quran. Tengok tu orang jahil boleh je, bukan media ustaz, tapi dia berani komen empat mazhab. Kalau kita ikut hadis Quran senang kira, tak ada kena khilaf-khilaf. Itu kesan bila kita tanyakan akan akidah kita, kaedah kita yang salah kepada orang awam. Suruh cari dalil tu salah tu. Macam mana kita nak cari dalil? Kita diri nahu sorah pun penggelangnya. Nahu di segi luar bahasa pun terjemah kadang-kadang betul, kadang-kadang salah, kadang-kadang tahu, kadang-kadang memerlukan buka kong. Kita hak ustaz, kadang orang awam, tak lebih lagi pakai buka terjemah terus. Waktu yang banyak tu, orang hak buat kitab musalli tu kepada tu. Kalau terjemah dengan cara mafhum, banyak lagi.
Dia baca Jawi, dia terjemah syarah dia ni. Lari kadang-kadang setengah masalah hak daripada maksud daripada mata asal Jawi. Kali kita terjemah ikut terus daripada hak Jawi sebenarnya kira bermula demikian itu sahlah dengan dia. Kalau terjemah lagu tu jadi Romi tak ada masalah. Kalau kita ambil maksud kata bermula demikian itu sahlah dengan dia, tak jelas masuk kecek lagu tu. Kita pergi buat kesimpulan jadi lah. Sedangkan kita tu tak faham masalah yang maksud musnah. Kita pergi buat dengan cara kita. Situ jadi dia panggil tahrif kita dengan tak sedari. Punah masalah kita. Banyak tu kita tengok di orang-orang hak berani nak jadi apa dia? Tajdidkan kitab surah dengan cara terjemah yang pesing bukan ke ahli. Kalau terjemah dengan cara ambil harf lepas tu disyarah dengan benda khilaf macam Ustaz Abu Qutaibah Ar-Rasyidi buat tu lain cerita tu. Dia tidak tahrifkan kitab, cuma dia mendatangkan peluahkan tahqiqkan masalah. Kalau tidak ada rojak ke, dia sebut rojak ke. Kalau hadis tu sepotong dia agak sempurna. Kalau ayat tu tak sebut surah dan muqas dan apa dianya ayat yang berapa, dia mendatangkan ayat tu. Kalau tidak ada wajah khilaf, dia sebut wajah khilaf. Kalau tu tak apa, dia peluah masalah. Kalau kita syarahkan kitab dengan cara terjemah, sedangkan kita bukan ahli yang layak untuk nak syarah, sebab kita tak biasa ngaji pondok lama-lama, hasil ni dia akan jadi gelincir dengan tak sedar. Kalau gelincirnya sedar, tak apalah. Dia ada maksud. Ma yubna alaihi, barang yang dibina alaihi atasnya ma ghairuhu akan melalai pecah mari diri dia lah. Pecah mari dia. Kembali pada masalah contoh tadi, begitulah bila kita talk masalah fiqh, masalah dalil tak ada, Nabi buat, Nabi tak buat, adalah hadis, adalah hadis, tak adalah Quran, adalah Quran. Kalau kita mati lagu tu, banyak kita merosakkan masalah khilafiyah, ijtihad ulama, sama ada dalam bab dunia ataupun bab akhirat, sama ada urusan dunia ataupun urusan apa dia ibadah. Kalau urusan dunia, contoh macam kita kata semaya guna main ngaji dengan cara online, itu dia panggil bentuk dunia, alat komunikasi dengan cara teknologi moden. Teknologi moden itu setengah tema dia bah kita apa pula dia panggil bid'ah idofi lah, macam-macam sebut untuk nak menghalalkan dan mengharuskan yang tidak dengan cara zaminan. Kita semaya dengan betul dalam ekor bilik kita, masjid kita ada ekor, Nabi tak ada ekor. Kita semaya di email guna mic, Nabi tak pakai mic. Kita tak buat bid'ah lagu tu. Yang kau tu pula hak tak boleh lagu mana bid'ah hak kita buat ni, hak Nabi tak buat. Macam kita tambah macam baca niat, Nabi tak ada pun ajar suruh niat, Nabi suruh takbir je. Fakab biru fangsilu dalam bab wudu. Dia gitu. Bila kita letak kaedah dengan aneh lagu tu, akan orang jadi sesat ramai, orang akan jadi punah dan tolak banyak masalah khilaf dia. Kadang-kadang kena dalil tu dengan cara umum. Sebab itulah kita sebut tadi, orang-orang yang budaya di masyarakat di tani masa kita ngaji dulu lah, bila ni tahulah sekarang mana. Jadi orang sana juga bila katanya tanya soalan kepada guru, dia tak cari dalil, tak tanya hadis sahih ke hadis dhaif. Tak macam kita di Malaysia dan jadilah ni, oleh kerana viral tu banyak dalam media dan ceramah-ceramah orang-orang kesilapan ni, dia tanya kepada masyarakat supaya cari hak sahih. Tinggal pada setengah tafsir ngaji kitab Turah, tafsir ngaji kitab Jawi, nak ngaji tafsir hadis. Ini punca pesan. Sehingga pada ada seorang bila kita buat buku berkenaan dengan bab gerbek 2 tahun lepas, hadis-hadis yang kita selit dalam itu kita buku, dia orang awam biasa ni bila kita nak jual, dia nak bagi buku, dia tanya hadis sahih ke hadis dhaif. Allah Rabbi, kita tak mau cik kapung lah lulusan cikgu hak pecing cikgu sekolah tegamuknya kita tanya tahap ulama, tahap ustaz, hadis sahih ke hadis dhaif. Kalau hadis tak sahih kita tak sih, kalau hadis dhaif kita tak sih. Dia berani kecek gitu. Tu nak terkesan bila kita tu duduk sahabawi kaedah yang salah, dengan cara guna salah, kaedah tu tak salah, guna cara salah. Tu kita pakai dulu banyak husnuzan dengan ulama. Bila ulama bubuh, walaupun kita cari tak temu sanad di mana cerita ni sahih ke tak sahih, selama mana tidak ada dalil daripada kitab lain dan perbincangan ulama lain menunjuk yang menceritakan benda ni sesat, benda ni salah, benda ni syiah, benda ni apa dianya keluar daripada ajaran ahli sunnah, benda ni adalah bukan daripada ajaran sunnah, mana kita boleh guna, kita boleh sebaik lah pada ulama. Selama mana ada hujah dalil. Kalaulah sekiranya tak ada hujah dalil, walaupun dengan cara umum, ulama tak tegur, ulama tak larang, ulama lain tidak bangkit untuk menyalahkan, tak ada masalah, kita nak amal. Kalau kita nak cari
mari dalil Quran hadis macam. Tak adalah hadis Quran salah belaka. Dalil lagi tu. Jadi banyaklah kita mengeluarkan khilaf khilaf. Tak macam ulama ambil hadis berkenaan ayat Quran apanya sebagai apanya dalil untuk memeriahkan majlis-majlis Rasul dengan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita pulaknya falyafrahu biha dengan cara apa dianya suruh gembira falyafrahu biha. Pula sambung dengan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan Rasulullah sebagai jadi ibu rahmat. Lalu dalam tempat lain sebut falyafrahu biha, gembiralah dengan dia. Daripada situ lah cara gembira ulama dia buat dengan cara majlis Rasul macam-macam dengan bentuk qasidah dengan cara karaoke. Demo dia cari dengan cara Nabi buat dak, sahabat buat dak, salafus salih buat dak. Itu dia panggil kita guna kaedah dengan cara menyalahi, memasukkan di dalam masyarakat sehingga di situlah akan jadi apa dianya tolak banyak benda-benda yang apa khilafiyah para ulama. Contoh lagu mana ma yubna alaihi ghairuhu ka aslil jidar ay asasuhu asasihi. Tafsir bagi asli jidar ay asasihi seperti asal bagi dinding jidar. Dia panggil apa? Bing. Hak kita bubuh silir bawah tu. Nak boleh naik dinding tu, okey. Kalau rumah batu zaman ni nak boleh naik kekek batu ni pun nak ada. Yang bawah tu kalau tinggi membesar-besar, kalau macam nak buat basah air tak apa dah, pakai tak ada kena nak buat asap tak apa, pakai kekek bakar dia kira gitu dah. Maka bawah dia tu lah nak boleh naik bina dinding, buat kena naik sampai lagi kepada tingkat atas, pergi lagi naik sampai kepada bumbung menara. Tu maka bing bawah dia tu dikatakan aslul jidar, asal bagi suatu ai asasihi, dengan asahnya asal bagi jidar. Wa asli syajarati ai tarafiha, asli syajarati itu apa pada asli dan apa pada asasihi. Kalau kita buat asli punya apa pada asasi ini dan lagi masalah lah. Jadi kalau dia akan pada asas ini bermakna tak asli syajarah itu ditafsir bagaimana asli jidar. Kalau kan segi kaedah di segi nahwu nafad pun tak apa. Kau kena berasas ke atas itu. Ini asli syajarah itu dia apa pada asli jidar. Contoh lagu mana majna alaihi ghairu. Baca cepat kita untuk start lakon. Asli syajarah seperti asal bagi pokok. Apa dia asal pokok? Ai tafsir bagi asli syajarah. Tarafiha, ujungnya taraf ni kalau terjemah kita dengan mana ujung tepi. Taraf kalau tangan kat taraf ujung kuku. Kalau di sini ujung pokok ni bukan ujung makna pucuk, bukan hak dak pucuk hak lah sekali di dekat, bukan. Maknanya tarafiha di sini ada lagi tafsir dia. Tarafiha an-nabiti fil ardi. Ada sifat. Mana ujung pokok yang mana tumbuh di dalam perut bumi. Kita panggil apa dia? Umbi. Ada penghujung hak tepat naik atas ni kita panggil pucuk. Jadi nak tumpit mari leher besar pucuk angin lebar tadi hasilnya ialah daripada ada umbi. Kalau umbi dia tu tak kuat, naik besar dah, pucuk tinggi dah. Macam pokok kita terbalik sehari dua ni. Kita nak royak kita. Nyari tak tahu ni. Dalam hak ada ujian sehari dua ni, dalam seminggu pet ni, 3 pohon dah pokok tetap kita nya terbalik. Nak royak ni. Betul-betul apa tu terbalik? Pokok sekamon leh. Daun hijau betul tu banyak, susu banyak, buah hari 10. Tapi ke mana siapa terbalik mudah-mudah mari angin. Kalau angin tak terbalik, dia je terbalik. 3 pokok. Pokok beratur, tapi tak terbalik 3. Apa tak balik? Tak terbalik sampai 50. Kita orang tak pandai itu suka macam lah. Bila cek-cek, rupa-rupanya buruk akar, buruk bawah. Kalau aku katanya, makan dia anak-anak. Rupa-rupa ngerti. Bila balik kita pergi cek dia akar, kering akar. Makan dia anak itu bawah, dan kali mati akar dia, mari angin kuat, kita baliklah pokok. Tu. Mana katanya, nak naik pucuk besar gagah tadi terhenti di atas akar. Kalau akar tu gagah, naiklah atas tadinya terheran.
Kalau naik ke lamuk akan bawa hak gagah mati rosak. Terbaliklah pokok marian ni. Itu maknanya tarafiha, ujung undi hak sebelah galai tanah. Wal far'u alladhi huwa muqabilul asli, dan bermula far'u. Asal tu lawan bagi far'u. Wal far'u, dan bermula far'u. Wal far'u alladhi huwa, yang bermula ia far'u tu muqabilul asli, yang lawan bagi asal. Asal lawan far'u, far'u lawan asal. Bermakna jenis yang berlainan. Di situ. Alladhi huwa muqabil asli ma yubna. Tadi ma yubna alaihi ghairu, ni ma yubna ala ghairi. Itu beza. Yang itu kan ma yubna alaihi ghairu, orang lain tupai dia. Ma yubna alaihi, dia tupai orang. Itu terjemah dengan cara mudah. Ma yubna ala ghairi, dia tupai orang lain. Adapun asal tu ma yubna alaihi ghairu, orang lain tupai dia. Hak ni dia tupai orang lain. Ma yubna, barang yang dibina kan akan dia, akan ma ala ghairihi, di atas lain daripadanya, atas dan lain daripada ma. Di sini kita pakai sinaan sekali dengan ma. Dari punya yubna. Ma yubna, barang yang dibina akan dia, akan barang. Ma yubna, benda yang dibina akan dia, akan barang. Jida yang dibina akan dia, akan jida. Dehe rating yang dibina akan dia, akan jida. Ala ghairihi, di atas benda lainnya, di atas humbi. Atas humbi ghairihi itu kena pada asal, iaitu humbi. Ma yubna masail khilafiyah, masalah yang diijtihad oleh ulama. Masih katanya sunat, witir, bukan fardu dan bukan wajib. Masalah diijtihad oleh para ulama, wajib ketika niat, mesti wajib ketika ibadat, mesti kena niat. Semua tak niat tak sah. Di dalam awal juzuk daripada ibadat. Maka ketika tu masalah tu yang pecah terbit, yang dia tak dibina, ambil daripada asalnya hadis Quran. Yang umum tadi, innamal a'malu binniyat. Ma yubna alaihi, barang yang dibinakan akan dia ala ghairi, atas lainnya. Lain itu pada al-asli. Walihi, yani al-asli. Atas lain daripadanya, atas ma, iaitu al-asli. Contoh lagu mana? Kafuru'i syajarah. Contoh bagi ma yubna alaihi ghairuhu, ma yubna ala ghairi. Contoh bagi ma yubna ala ghairi, ataupun contoh bagi al-far'i. Kafuru'i syajarah, seperti furuk, cawangi bagi pokok. Bukan makna cawangi bagi pokok dengan maknanya anak-anak duduk waktu kusuk juga macam anak pisang. Anak pisang tu tepi kita cabut so. Mari mana anak ni? Mari di ibu dia. Lagi tumbuh perupuk pak air tak korek anak. Tak ambil jadi ibu pokok. Pisang tak ketemu apabila. Gitu. Bermakna anak pisang ambil jadi ibu pisang lah. Di sini dengan mana furuk syajarah ni dengan mana cawangi, cabai-cabai hak tubik mari dekat pokok. Leher kasar, leher kecil, rati mati, rati hidup, pucuk rubah, pucuk tak rubah, daun tua, daun muda, semua tu furuk bagi pokok tu. Kafuruk syajarati, seperti cawangi, cabai-cabai furuk tadi, di asliha, bagi asalnya. Kafuruk asliha, yakni tu benar dibinakan akan dia di asliha, bagi asalnya. Asal bagi pokok iaitu umbi. Asal bagi pokok iaitu guna pada umbi dia tadi. Kafuruk syajarati di asliha. Di asliha, kalau mengaji ni ngaji dengan Syekh Qadobik ni, ngaji dengan Syekh Husni Genting. Penting ni sanad ni hak ni nak jadi keberkatan ilmu kita ni. Ilmu kita yang jadi wasilah untuk dekat Tuhan. Kalau tak rekod amalan kita buat apa-apa jadi cuma kalau salah kita tempat taubat. Hak penting nak sanad tu, keberkatan sanad. Hak tu penting. Berguru, bertalaki, bertimak ni tak. Kalau suruh nak baca sendiri boleh, kita betul baca kitab ni. Kalau bila faham, bila masalah Arab kita boleh jin orang cerdik kan. Betul. Jadi orang pandai menyalahkan orang dulu. Menyalahkan orang dulu tak betul. Bila kan ilmu tak berkat. Kita ngaji tanya Allah tu
cemaknya nak bagi sebuah kitab. Bagi kitab mungkin kitab tu salah kerana cetak ke. Sebab nak cetak-cetak ni tulis asal, bukan tulis lagu ni hak pengarah. Boleh sama segala kitab ni. Jadi nak tarik semula tu orang tarik tu silapnya. Ulama tangguh. Kalau sekiranya salah dari segi kitab sendiri pun daripada naskah lama, naskah baru, cetak baru, lama cetak baru. Ulama tangguh lagi nak ilmu la'alla. La'alla sawah barangkali. Masih lagi tak yakin kata ni 100%. Kata sesak salah ulama. La'alla sawah barangkali hak betul. Kok jelas kata salah pun kata la'alla lagi. La'alla sawah, la'allahu, la'alla al-aula. Macam-macam ulama. Tanggung untuk nak baik sengkut ilmu ulama dulu yang turun mari kepada kita supaya jadi barakah. Bila tak berkat kan, kalau buat fiqh barak. Hare hanya di dalam kuliah. Hare hanya di dalam tanya hukum. Bila buat lagu lain, tu dia panggil tak berkat. Kita ni kadang-kadang tanya hukum nak tahu ya. Kalau bertelir dengan cara kita nak, tak apa abang molek. Kalau tak bertelir dengan cara kita, tanya untuk tahu hukum masa tanya. Boleh buat lagu lain. Tu dia minta berkat. Kalau itu berkat, kalau kita buat lagu lain sekalipun kita akan rasa salah. Allah, aku sudah turut nafsu aku. Hukum kata tak boleh, aku kacir juga cari pendapat hak kata boleh. Aku kacir juga duk fatwa pendapat yang syak. Aku kacir duk sebar banyak lagi hak keperluan pendapat muktamad, apa guna pendapat muktamad, duk kacir sebar pendapat hak jiddan pula tu, syak pula tu, ditolak oleh ulama pula tu dengan hujah masing-masing. Dia panggil ada punca kesedaran. Dia panggil berkat. Baik situ. Habis itu ka furu'i syajarati li asliha. Kalau hok ngaji dhabit dengan Syekh Husni Genting, furu'i syajarati asliha la tu pakai la lil muqayyasah, bukan la lil miki, bukan la dengan makna istihqaq. Macam kita terjemah makna biasa bagi dak. La di sini dengan makna muqayyasah. Diukur. Maknanya dikiyah, diukur, dinisbah. Dengan maknanya li asliha ay bin nisbati ila asliha. Ngaji Syekh Husni Genting dia tak boleh tu, bukan dia ambil pada guru dia. Syekh Husni Genting ni tak ada lah orang muda, tapi Masya Allah lah, Tuhan saya dia mati muda, umur tak ada sampai 40 mati dulu. Rasa pun tak ada 40 dia meninggal. Kalau 40 pun dah 41 42 gitu mau je. Tapi ilmu macam-macam sana ada. Ni sana antara kita ambil pada ngaji-ngaji daurah di Kuala Lumpur. Itu sana ilmu yang diambil dengan Syekh dia di Indonesia, hak sambung pada Syekh Yasin Al-Fadani dan sambung sampai kepada Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan sampai kepada Syekh Al-Juwaini Al-Iraqi. Itu berkata lah. Baru ulama sendiri buat kitab pula dengan penuh dengan rahmat hati dia yang yakin gantung kepada Tuhan kan. Itu dia pergi bersambung. Naik ilmu di sapa Rasulullah, naik kepada Jibril, naik kepada Tuhan. Itu berkata ilmu dengan kesal keberkatan ni maknanya amat akhir zaman. Sebab kita tak pada salah. Bila ilmu tu berkat dia kena balik. Walaupun kita ikut hawa nafsu semata, tapi dia ada masa betul nak tunggu balik. Mustahil balik tu ada. Mustahil balik bukan dengan mesti nasihat orang. Mustahil balik dengan dia mikir semula ilmu yang dia dapat. Aku ngaji lagu lain, aku buat lagu lain, salah aku, tak silap aku, nak fikir lagi. Tu nak situ. So buat dosa bukan makna berkat bila ngaji tak buat dosa. Mana ada kata gitu. Nabi apa tak buat dosanya. Salah behel tu. Dosa tu benda tu biasa je. Bukan biasa makna tak dosa, makna kata benda tu boleh jadi semua. Walaupun itu wali akan jatuh silap salah macam, tapi cepat kembali taubat pada Tuhan. Situ hak kita nak. Hak asalnya bila jatuh dosa, kau tambah dosa lagi. Lala kali dia guna maksud. Dosa dia gitu. Bukan dia jadi ad-dalu al-mudillu. Dal saja tak apa, mudil kalau hatu takutnya. Yani li asliha bin nisbati ila asliha. Wa furu'il fiqhi li usuliha. Atau pada furu' syajarati. Yani ka furu'il fiqhi bin nisbati ila usuliha. Seperti masalah furu' daripada fiqh, cabangnya khilafiyah, masalah zanniyah yang keluar daripada yang dikaji oleh ulama-ulama mujtahid yang ambil daripada dalil-dalil yang ijmali. Contoh mana di antaranya berkenaan dengan dalil tahlil. Dalil tahlil antaranya di Indonesia ulama-ulama kiai-kiai itu berdebat dalil dengan orang-orang yang kata pasti buat tahlil ni. Di antara dia guna dalil yang umum. Mana waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
Benda boleh buatlah. Benda boleh buatlah. Tak tentu sama ada dicontoh di Nabi, dicontoh di sahabat, ada dalil sahih, tak ada dalil sahih ke. Asal benda comel, bolehlah kita buat. Kalau sekiranya ulama yang mengkaji, selama mana tak jadi bid'ah tu dolalah. Kalau jadi sampai tahap bid'ah dolalah, tak ada hujah lawan dengan nak kita kat situ. Bagilah ulama tadi dalam majlis tahlil dia buat kita kena suruh siapa tahlil ni. Nak ayat kata ulama kata boleh. Kalau kita tak sikat tak ada apa dah. Dia pun dia ngomong dengan cara hujah dia kita forok masail, kita buat betul lah Syekh Daud Al-Fatani, apa semua kita ini Syafi'i dan kita Al-Qum apa. Ada kita Abdullah Haq tu kita tak tahu dia ijtihad pada masa tu hak dilari tu lagu mana. Mungkin berbeza dengan kami kita lah ni, tapi kita tidak nak membela suruh buat tahlil. Dan kita tidak menyokong pada orang yang tolak tahlil. Tapi layak katanya orang yang buat tahlil tadi termasuk pada orang beramal dengan masail khilafiyah. Tu pun dikatakan di sebuah Nusantara saja. Apa tak okey benar-benar lagu ni hanya berlaku di Arab saja je hak tu, hak kita salah lah. Oh, kalau gitu tak terhaklah hukum Islamnya sebab berbeza. Ada yang dilakukan oleh Nusantara dengan dilakukan oleh orang-orang Arab di Timur Tengah berbeza setengah-setengah masalah. Macam selawat dalam semayat pun kawin berbeza. Kita dah tambah lagi panjang-panjang dia mula naik. Dia mau mereka. Tu dia katanya apanya kalau lah kita letak dengan poin tak ada hujah dalil walaupun aku baca kan. Jadi kita kau sambat banyak orang nak mengaku. Banyak kita mensepitkan rahmat Tuhan yang luas dan banyak kita menghakkan keampunan Tuhan dengan kita berbanyak orang dapat mereka Tuhan hingga pada masuk ngaku kulo bid'ah tolak kulo tolak pindah habis pada aku dari situ jika kau itu saja nak ikut yakin kau furu' isyarat furu' il-fiqhi li usulihi binisbati usulihi usul dia tadi sama ada dengan cara usul ataupun dengan cara umum. Maka perbahasan pertama tu yang akan keluar dengan perbahasannya al-kalam, perbahasan yang dalil daripada Quran hadis. Maka perbahasan Quran hadis itu pula ada ada hak umum, ada hak usul, ada hak mujmal, ada perbahasan panjang lah. Nah, ia benar apanya asli asal bagi furu' bagi fikih tadi. Wal fiqhu alladhi huwa al-juz'u alladhi wujud lahu ma'nan lughawiyyun wa huwa al-fahmu wa ma'nan syar'iyyun wa huwa ma'rifatul ahkam syar'iyyah. Kat dulu. Apa ada tiga sini. Kat dulu siapa nak tahu apa siapa mana-mana tempat boleh ni kalau sekiranya jadi identik jadi orang-orang yang dikenalkan untuk semua jemaah buat siapa kat dulu. Kita sambung semula insyaAllah minggu depan. Wal fiqhu alladhi wal bilisani wallahu alam. Mana weh Pak weh lakukan apa tu jadi macam mana kata apa semua untuk minggu depan tu kita lebih fokus pada jalan untuk minggu masuk hasyiyah nanti dia itu kita nak masuk kan betul tak ada apa cara-cara nak buat kita serta ni dia apa ni dia sedia apa ni hasyiyah dia tak apa kalau gitu kita baca demi hati kan. Nampak kalau apa nak masuk dia support je cuma masalahnya dalam demi hati dia ada nampak dia luah. Kalau hak dalam apanya demi hati dia bahas sikit-sikit lah pendek-pendek. Tumpah betul lagi kita pula dia tengok nafahak tu dia baca nafahak tu. Tak apa minggu depan kita baca hasyah ni pula tak ada apa. Dia suka je. Cuma dia mau pergi demiak kita baca demiak minggu depan. Dia mau pergi demiak. Kita baca demiak. Nampak betul nak usah. Dia suka ramai. Bisa ramai minggu depan kita baca pergi demiak pula. Kita mengaji dunia cuma nak faham tu kan kita buat tengok sendiri tak mengaji pun dah faham dia bagi syarat hasil dia lebih luas dia lebih luas
Lepas tu lah ke mana? Hak tempat-tempat soalan ke mana? Dua-dua betul kali-kali salah silap. Oh, dalam cerita kemarin dia di dalam tarikh apa ni Mayu Bunia Mayu benar tu dalam cerita kemarin ni Bunia Aku kena tanda tu. Bunia Bunia alaihi ghairu Kena tanda tu. Mayu benar alaihi ghairu mana tapi dalam nuskhah tapi syarat Muhammad cuma dia beza. Lagu tu kena tanda tu. Sakut tak jadi kita tak mahu maklumat lepas ni. Lepas tu وأصل الشجرة هذه أي ضربها وجعلنا النابتين الدنيا حديث النابتين النابتين في الأرض يبقى baca lagu Syafir Mana? tapi dia sendiri baca huruf An-Nabit An-Nabit Yalah dah susah kita pun itu juga ni. Tak dapat titik. nanti kalau An-Nabit tu kena dibuka sebenarnya Kalau boleh kena baca ikut asal. ضربها النابت في الأرض Tukar ni bagi kita lama pertama. Ini apa hak kau? Ya itulah kau tu dia sebelah kau makna pada sebenarnya. Tapi hak dalam ni kalau apa dianya dalam mati hak duduk dalam demi ya bunyi ya. Kalau luar ya benar. Allah. Ya gini ya kita nak perhati kita pasal lagu ni dia untuk guru ni dia tak kare kita hak hebat-hebat dia ngajar nak murid dia imla macam dalam kita apanya bajuri dia ada takrir lagu tu sebab apa boleh berbeza hak ni dia dengan apa dia nya jamak hak dengan mufrad hak ni dengan dua-dua betul lah kau sebab dia katanya masa anak murid hak dengar hak ni dia dengar ceramah hak dulu hak itu hak dia ni ceramah dia bila main dia benda betul lah kau dia duduk situ hak kita faham daripada kita bajuri lah. Naskah hak demo tanda. Dalam ni dunia hak luar you benar. Apa boleh kita mudah itulah mudah nak jaga beringat itulah tempat-tempat yang silap tengok. Luar tu sabit kita pun. Semua titik tu halus kita apa dia nya nampak setengah huruf itu huruf ni kita ni jadi nampak setengah 6 besar tapi kat kita duduk pernah jalan kena makan apa macam ni nampak ni ni asabiti ni ya besar dah cuma kecil orang nampak setengah 6 ada gimana tadi sama ada apa kalau tadi saya ada tu macam isu yang kedua ni lah isu zarah terjemah makna jagung dengan biji sesuatu benda yang halus tu lah jadi isu ni ke Dr. Aiman Akiti makna tu so terjemah salah tapi dia terjemah salah lah zarah makna jagung dia sepatut jagung kena zurah itu lebih baik kita terjemah bahasa moden ya mana-mana berarti kena ingat juga bahasa moden ni jalan mana rela ni bahasa moden kan terjemah bahasa moden tapi kena biar biar mati semua dengan asal tapi bahasa moden pun tak ke zarah makna jagung salah juga jagung dia apa nak pergi mati
Di segi luruh ia kalau jagung dia za bagi depan zurrah. Tapi tak tahulah kalau ada luruh sam'i atau luruh syak ke baca zarah jagung juga. Zarah ni kita tahu kan, zarah benda halus pun. Benda yang panggil benda yang telapak kecil yang tidak berharga. Zarah, saya kata sebut tak, saya bermain ambil kepala zarah.